Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Apa khabar cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu dah guna ke belum perisian yang telah saya kenalkan? Saya rasa cikgu ni terbaik lah sebab cikgu ni memerlukan masa untuk menyediakan bahan PDPR. Selain daripada tu kena explore lagi perisian yang secara atas talian untuk digunakan sebagai latihan ataupun aktiviti kepada murid. Jadi hari ini saya akan kenalkan satu aplikasi yang baru yang dinamakan aplikasi ClassKit. Okey, kalau cikgu type di atas ClassKit.com. Sebenarnya apa itu ClassKit? ClassKit adalah satu aplikasi percuma ya cikgu. Semua aplikasi yang saya kenalkan dengan cikgu adalah percuma. Okey, ClassKit ini adalah percuma di mana ia membolehkan cikgu untuk menyediakan latihan ataupun kuis. Ataupun kalau cikgu nak jalankan ujian kecil bersama dengan murid secara atas talian semasa cikgu buat dalam Google Meet, cikgu akan hantarkan latihan ni kepada murid. Lepas tu murid itu akan buat dan cikgu boleh nampak murid tu tengah tulis. Okey, dia bukan macam whiteboard sebab kita boleh importkan bahan latihan kita di dalam tu. Murid boleh gunakan jari untuk tulis kalau guna handphone, ataupun mouse kalau gunakan komputer, ataupun murid boleh pakai test tool di dalam aplikasi yang telah sediakan. Jadi cikgu pun boleh write secara on the spot di atas. Okey, di atas kerja murid. Okey, saya akan tunjukkan di sini. Sebelum tu, kalau cikgu belum ada account, cikgu boleh klik di bawah sign up, kan is free. Cikgu boleh pilihkan teacher semasa cikgu sign up. Okey, dan di sini saya akan tunjuk apabila cikgu klik pada is free, okey, sign out is free, cikgu boleh pilih pada I am a teacher. Okey, lepas tu cikgu sign up kan menggunakan Google account cikgu. Oleh sebab saya dah ada, saya akan masuk terus ke dalam account saya. Okey, ini adalah akaun saya di mana ada juga bahan yang telah saya sediakan. Kalau cikgu punya yang baru, mungkin cikgu punya kosong. Dan di sini ada beberapa benda yang cikgu kena perhatikan, iaitu assignment. Biasanya kita akan guna roster. Kalau cikgu nak guna boleh. Yang lain ni mungkin kurang penting dan kita tak akan lihat. Okey, saya akan tunjukkan salah satu contoh assignment yang telah saya buat. Kalau cikgu nampak di sini, assignment ni ada 12 orang jawab, ada 15 orang jawab dengan tarikh dia, dan di sini kita boleh tekan untuk share kepada murid semasa atas talian. Baiklah, saya akan masuk ke dalam salah satu, iaitu kuis masa dan waktu. Okay, saya akan kecilkan, letak muka saya kat sini dan saya akan kecilkan. Okey, bila cikgu nampak di sini, ini adalah template cikgu ya, template. Okey, ini adalah tempat edit untuk template. Kalau kita nampak di sini ada dua template dan kita boleh tambah lagi page-page yang berikutnya. Dan tempat assign ialah kita nak hantar kepada murid. Okey, barulah kita klik pada assign. View word ni maksud dia kita akan lihat hasil kerja murid. Okey, hasil kerja murid kat sini. Okey, dan kita akan klik view word dulu. Okey, saya klik view word dan kita akan nampak di sini adalah hasil kerja murid dengan nama murid. Okey, ada dua slide. Saya boleh tekan di atas sini view all slide ataupun saya choose slide pertama. Okey, ini adalah slide pertama di mana semua ini kita nampak murid ini dah jawab. Kalau hitam maksud dia murid dah jawab, dan yang hijau ini adalah markah yang kita bagi. Dan ada yang kita nampak dia tak ada hitam, maksud dia murid ini tak langsung, dia tak sentuh atas lembaran kerja yang telah cikgu bagi. Dan ada yang tanda hijau, ada tangan raise hand, maksud dia murid ni minta guru untuk check. So dia raise hand. Dan kita tengok pula slide yang kedua. Kalau dekat slide yang kedua, kita nampak nama Amirul ni, kenapa dia jadi grey? Dia jadi grey maksud dia murid ni tak langsung, okey, langsung dia tak buka slide tu. Itu sebab dia jadi grey. Kalau dia buka dan dia tak jawab, dia akan tunjuk macam ni. Okey, ini adalah dia telah buka ataupun murid ni dah lihat tapi dia belum jawab. Okey, yang grey ni maksud dia murid ni langsung tak buka.
ataupun dia tak lihat. Itu sebab dia jadi grey. Yang atas ni kita nampak dia ada warna hitam, maksud ni dia telah jawab. Okey, dia telah jawab. Dan dekat bawah sini grey ini adalah markah yang cikgu bagi. Okey, yang telah beri, cikgu telah beri. Dan ini adalah markah yang cikgu belum lagi beri. Mungkin cikgu tu tak write lagi. Okey, saya tak write lagi. Dan kita akan lihat bagaimana ia write. Okey, saya akan klik masuk ke dalam ini. Dan cikgu boleh gunakan tool di atas untuk bantu cikgu. Okey, kat sini cikgu boleh gunakan pen ini untuk write. Di sini adalah color. Cikgu boleh pilihkan color yang cikgu nak guna dan cikgu boleh tanda kat sini. Okey, contoh kita tanda. Dan cikgu boleh turun ke bawah dan kita tanda lagi. Okey, dan cikgu boleh turun ke bawah lagi dan kita tanda lagi. Okey, contohnya murid ini baik sebab dia jawab betul semua. Kita boleh bagi star, bagi A. Dan kemudian di sini cikgu boleh nampak ada tempat markah. Kita boleh masuk markah kat sini. Kalau contohnya soalan ni ada 12 soalan, jadi saya boleh bagi 12 markah untuk murid. Dan murid terus akan nampak markah dan murid juga akan nampak cikgu dah write kat sini. Kan seronok. Okey, so kita boleh balik ke depan. Okey, ini tadi saya dah tanda. Dan mungkin cikgu kalau nak tanda muka surat 1 boleh. Ataupun cikgu nak tanda ikut nama semua pun boleh. Okey, saya boleh tekan pada view all. Dan cikgu nak tanda ikut seorang-seorang pun boleh. Contoh cikgu boleh klik yang ini. Dan cikgu boleh guna pen untuk tanda. Okey, ini adalah murid yang jawab. Baiklah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cikgu boleh hasilkan assignment. Untuk hasilkan assignment, cikgu klik pada tambah di atas dan cikgu akan nampak ada 3 jenis assignment. Assignment yang pertama adalah new blank assignment. Maksud dia assignment tu adalah kosong, tak ada template. Cikgu boleh buatlah ikut kesesuaian cikgu. Mungkin cikgu nak masukkan gambar, nak masukkan teks. Okey. Yang kedua, kita boleh create assignment from file. Contohnya, cikgu boleh hantarkan lembaran kerja dalam bentuk PDF. Bukan Word ya. Word tak boleh. Dalam bentuk PDF, cikgu hantar ke atas dan cikgu akan create assignment. Okey, yang ketiga ialah browse assignment library. Maksud dia kita boleh pergi ke gedung library ClassKit dan kita boleh cari assignment dari situ. Kita copy menjadi kita punya dan cikgu editkan sahaja. Jadi untuk slide yang ini saya akan mula daripada create from file. Okey, sebab create from file itu paling senang saja. Cikgu tak payah nak type, terus kita muat naikkan PDF kita. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana. Okey, yang mula-mula cikgu tekan pada create from file. Okey, dan dia akan browsekan ke dalam komputer cikgu. Contohnya yang ini, sains ni saya nak upload adalah PDF dan saya tekan pada open. Okey, kita nampak file kita dah upload kat sini. Jadi cikgu boleh gunakan drag and select. Contohnya tempat ini yang saya nak. Okey, jadi saya boleh select kat sini. Okey, dan saya lepas dan saya tekan pada next. Okey, selepas tekan pada next, dia kata ini adalah new question. Ya, saya nak new question. Jadi saya tekan pada next. Dan lepas itu dia kata question ni akan masuk ke dalam slide pertama sebagai question 1 dan kita tekan finish. Okey, setelah itu kita nampak lembaran kerja dalam PDF telah masuk ke dalam sini. Oleh sebab PDF saya satu muka jadi satu slide. Kalau cikgu ada 10 muka, cikgu kena tunggu untuk dia-upload dan cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak muka surat 1 dengan 3 ataupun 2 dengan 6. Macam tu cikgu boleh buat pilih ya. Dan cikgu boleh muat naik assignment cikgu ke di sini. Okey, selepas itu kita akan tukar tajuk ni. Contoh ini adalah sains dan cikgu boleh type lah description, boleh masukkan subject, grade kat sini. Access ni biasa kita tak akan pilih. Okey, tapi kalau cikgu nak pilih pun boleh, sama ada cikgu nak private ataupun cikgu nak share. Okey, kalau share maksud dia orang lain boleh nampak. Okey, di sini saya tak akan isikan yang ini sebab saya akan terus masuk ke dalam sini. Jadi cikgu boleh double klik masuk ke dalam sini.
Okey, kita nampak sebab saya ambil daripada PDF, jadi saya tak type apa pun. Okey, saya tak type apa pun. Nama pun tak payah sebab bila murid nanti masuk ke dalam assignment cikgu, murid tu akan typekan nama. Jadi saya tak letak ruang kat sini, tapi saya akan ubah sikit arahannya. Okey, sebab saya nak murid type di bawah sini. Okey, jadi sama ada saya boleh guna teks kat sini dan saya boleh tambah di sini. Saya kata sila typekan jawapan yang betul di dalam ruang di bawah. Okey, ini adalah arahan dan saya boleh adjustkan dia dan sama ada saya boleh colorkan dia pun boleh. Okey, ada teks color kat sini. Okey, contohnya biru dan saya nak fill in pun boleh. Okey, fill in kan dia. Okey, supaya mereka jelas. Ataupun kalau cikgu nak gunakan kemudahan rekod suara, cikgu boleh buat kat sini. Okey, cikgu nampak di atas sini adalah toolbar iaitu move, pen, highlighter, eraser, text, ataupun cikgu nak masuk garisan, hyperlink, okey, ataupun nak masuk gambar lagi, ataupun kita nak masukkan suara. Ini yang seperti yang saya kata. Dan belakang 3 ini adalah untuk aktiviti. Okey, yang pertama ini adalah sekiranya kita nak dia sesuaikan, maksudnya dia tarik macam tu, kita boleh buat. Nanti saya akan tunjuk, okey. Dan yang kedua adalah fill in the text. Okey, yang ini saya nak sebab kita nak suruh murid type kat sini. So, saya akan masukkan ruang kat sini. Saya akan letak kat sini. Okey. Dan kita nampak dia keluar di sini add acceptable answer. Kalau soalan cikgu straight to the point, contoh dia 3 tambah 2 adalah 5, cikgu boleh add di sini dan sistem akan write. Tapi sebab di sini mungkin kita tahu ruang pertama mungkin murid akan masukkan pokok ataupun bayi, kita tak tahu kan. So kita tak payah fill in sini pun tak apa. Janji kita letakkan ruang. Okey, saya akan letakkan semua ruang kat sini. Okey, setelah dah siap, mungkin kita nak bagi markah 6 kat sini sebab ada 6 jawapan kan. So kita masukkan 6 markah. Dan mungkin cikgu rasa cikgu nak record, saya tekan pada mic, saya akan bagi tahu murid sila tekan please check selepas siap. Okey, saya akan record dan sekiranya cikgu nampak cikgu punya mic tak aktif kat sini, cikgu boleh klik di atas untuk allow. Okey, untuk allow page ini access pada mic cikgu. Okey, saya akan tekan. Sila tekan please check selepas anda dah siap. Okey, stop. Dan kita nampak rakaman kita dah masuk kat sini. Okey, so saya letak kat bawah dan saya boleh play. Sila tekan please check selepas anda. Okey, jadi cikgu boleh masuklah arahan cikgu melalui mic supaya murid pun boleh dengar arahan tu dalam bentuk mic. Okey, jadi ini adalah salah satu jenis exercise yang kita dah siap dengan markah dan kita boleh klik ke depan. Dan sekarang kita nampak dah okey, cikgu boleh tekan pada assign dan sini kita kena tekan assign a roster. Maksud dia kita akan assign kepada kelas. Biasanya saya akan letak kelas dengan tarikh supaya saya tahu okey itu adalah kelas apa. Contohnya kita boleh tekan create a new roster dan kita boleh namakan ni. Contohnya ini adalah BM tahun 2 B. Dan kalau cikgu nak letak tarikh, boleh letak tarikh, contohnya tarikh hari itu yang cikgu dah assign untuk murid. Okey, dan cikgu klik OK. Okey, selepas itu kita boleh onkan grade di sini supaya kita boleh nampak murid tu boleh nampak grade ataupun grade itu akan sampai pada murid. Dan kita boleh tekan pada class code kat sini. Yang ini adalah copy link yang kita boleh hantar kepada murid melalui WhatsApp ataupun melalui Google Meet di ruang chatting Google Meet. Ya, kalau cikgu nak dia buat on the spot, so cikgu klik kat sini ataupun kita boleh hantar ke dalam Google Classroom. Okey, so saya akan buka satu page untuk murid dan cikgu boleh nampaklah bagaimana murid tu boleh jawab. Kita nampak bila kita paste link kat sini terus dengan kelas code dah sedia. Okey, cuma murid masukkan nama mereka. Saya masukkan contohnya Aimi dan saya klik pada code.
Okey, bila kita masuk ke dalam sini sebagai student, kita nampak, oh, student ni boleh nampak sini. So, sini dah ada ruang yang disedia. So, student boleh type kat sini. Bila murid jawab kat sini, dekat cikgu punya muka surat, kita boleh klik pada view word dan kita boleh nampak ada seorang Aini ni telah menjawab tapi dia belum angkat tangan lagi. Okey, kalau murid ini dah siap, kita boleh suruh murid tekan pada angkat tangan di sini. Okey, tekan please check. Sebab dalam kelas itu mungkin ramai murid yang tengah buat. Jadi kita tak tahu siapa yang dah siap, siapa yang belum siap. Jadi cikgu boleh bagi tahu murid kalau dah siap angkat tangan dan tekan please check. Okey, bila dia tekan please check, dekat cikgu punya board, cikgu akan nampak ada tangan kat sini. Jadi kita boleh klik kerja murid tu dan kita boleh nampak murid ni dah jawab kat sini tapi tak jawab habis. So cikgu boleh ambil pen, okay, choose color dan terus cikgu akan tanda kat sini. Ni betul, ni betul. Ini salah sebab bicycle adalah B. Okey, ini bukan B. Dan ini tak jawab. Okey. So cikgu sama ada boleh hantar terus dengan masukkan markah kat sini ataupun kita boleh rekod suara untuk murid buat semula. Okey. Kalau kita nak murid buat semula, kita boleh rekod kat sini. Okey, kita akan cakap sila isikan ruang terakhir, tak buat lagi. Kita akan terus stop lah. So, kita hantar kat sini and then kita balik ke muka surat murid. Murid boleh tekan ini. Sila isikan ruang terakhir. Okey. So, murid akan terus type lah ruang yang terakhir. Dan kita tengok dekat muka surat cikgu, cikgu pun akan nampak, oh, dia dah jawab bola. Okey dah. So, kita akan tekan pada pen dan kita bagi dia betul. Okey, so sekarang adalah 5 markah, cikgu boleh bagilah 5 markah. Bila cikgu bagi 5 markah dekat murid, murid pun akan nampak 5 markah kat sini. Kalau murid nak chatting dengan guru, murid boleh type kat sini. Okey, kita nampak di cikgu sebelah sini, dia akan keluar warna hijau kat sini. Cikgu boleh klik kat sini dan cikgu boleh nampak ini adalah student buat dan cikgu boleh respon lah message dia. Baik. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh buat new blank assignment. Okey, sama juga cikgu klik pada tambah, cikgu klik pada new blank assignment dan kita nampak di sini ada 3 page dia bagi. Kalau page ni tak cukup, cikgu boleh tekan tambah untuk 1 page lagi ya. Ataupun kalau cikgu tak nak pakai 3 page ni, cikgu klik di bawah ada 3 titik kat sini, cikgu klik delete. Okey, dan nama assignment ni contohnya saya akan buat testing sebab saya akan gunakan subjek yang tak sama. Okey, saya klik pada first slide dan di sini saya nak masukkan gambar kat sini sebab saya tak nak type, malas. Okey, jadi cikgu boleh klik pada kamera, cikgu boleh uploadkan from komputer. Okey, sekarang saya nak pilih untuk yang ini. Dan kita nampak dia keluar kotak ini, sama juga kita boleh drag dan select mana yang kita nak. Contohnya saya nak yang ini. Okey, saya nak ini. Okey, saya select sampai sini, saya lepas dan saya klik pada next. So, dia akan masuk ke dalam slide yang pertama, question 1. Nah, kita klik pada next. Finish dan cikgu tunggulah untuk dia upload. Okey, kita nampak dia dah siap upload. Tapi sekarang saya nak gunakan aktiviti ini. App manipulatif. Okey, exercise di mana kita boleh drag and drop. Saya nak guna yang ini. Jadi saya kena select lagi semula file yang tadi saya punya yang ini. Okey, tapi sekarang saya akan crop pada perkataan yang saya nak dia drag and drop. Okey, yang ini. So, saya akan klik next. 1 slide pertama, ya. Dan kemudian saya add another sebab ada 4 perkataan jawapan kat sini. Ini yang kedua. Tekan next. Tekan current page 1. Next. Dan saya add lagi. Okey, sampai habis. Okey, bila 4 jawapan ni dah masuk, kita boleh tekan finish. Kita nampak sistem ni dah generate keluar jawapan kita. Okey, dia susah sikit sebab cikgu memerlukan masa untuk crop. Okey, kita boleh letak ke dalam
tempat yang asal. Okey, makanan adalah di sini, air sini, udara sini, so makanan sini. So kita boleh minta lah murid seret dan lepaskan keperluan asas manusia yang berikut ada gambar yang betul. So kalau kita nak bagi arahan dalam suara pun boleh, kita boleh klikkan audio dan kita boleh start rakam. So kita punya question ataupun arahan dah ada dekat sini. Ataupun kalau cikgu nak rasa cikgu nak masukkan video untuk dia tonton terlebih dahulu, cikgu boleh klik pada link kat sini dan cikgu boleh masukkan title, contoh ni adalah sains tahun 1 dan cikgu boleh masukkan URL kat sini untuk video yang tertentu. Okay, contoh saya masukkan link kat sini dan saya klik pada save. Okey, so kita nampak video ni dah ada dekat sini, so kita boleh letaklah kat sini. Kemudian selepas itu saya akan buat untuk page yang kedua. Saya klik pada page yang kedua dan sekarang sama juga saya akan uploadkan gambar sebab senang, kita tak payah nak type. Okey, dan mungkin sekarang adalah yang ini. Okey, jadi saya boleh cropkan dia yang perlu dan saya boleh klik next. Okay, dan ini akan current page to next dan finish. Di sini soalan dia kata pilih perkataan yang betul berpandukan suara dan gambar yang diberi. So cikgu kena rakam suara kat sini, murid tu bolehlah guna pen untuk lukis. Okay, so cikgu boleh rakam kat sini. Contoh saya rakam untuk 1, saya tekan start recording, udang. Kita nampak recording kita ada dekat situ. So ini mungkin saya letak di sini untuk soalan pertama. Begitulah sama cikgu boleh rakam untuk soalan kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, seterusnya kita akan masuk lagi satu soalan. Sama juga saya akan gunakan upload daripada komputer dan saya akan pilih soalan yang tertentu. Saya masukkan 1 sebagai contoh dan cikgu klik next dan kita akan klik next. Finish. Okey, oleh sebab kita nampak soalan ni adalah ABC, so kita boleh gunakan yang ini. Okey, ini add multiple choice. Okey, dan cikgu boleh select kat sini correct answer. Contohnya soalan ni adalah kepada. Okey, C. Kita akan klik C dan kita boleh setkan markah kat sini. Contohnya 1 markah kalau dia betul. Okey, so sistem akan write sendiri dan kita klik save. Dan kita nampak multiple choice kita dah keluar kat sini. Oleh sebab soalan kita hanya ada 3 soalan saja, namun kita tak boleh nak delete D dengan E. Dia tak ada tempat nak delete, so tak apalah, kita just letak kat sini. So kita bagi tahu arahan kat sini. Sila klik pada jawapan yang betul di bawah. Okay, setelah tu kita tarikkan, adjustkan dia. Okey, so kita lihat balik slide kita. Okey, kita ada 3 slide kan. Okey, 2 dan 1. Okey, setelah dah siap, kita klik ke depan dan kita check point dia. Yang ini sebab dia ada 4 jawapan, jadi sini kita boleh bagi dia 4 point. Yang ini mungkin ada 4 juga dan yang ni 1 point. Terpulanglah pada cikgu nak bagi point berapa. Okey, setelah kita dah siap, kita boleh klik pada assign. Okey. Dan kita mesti kena klik pada assign a roster, sama ada cikgu pilih daripada senarai ataupun cikgu create a new. Okey, contohnya saya create a new, testing dan kita klik OK. Okey, so kita ada grade, on-kan dia. Dan kalau cikgu nak untuk murid lain untuk bantu, cikgu boleh on untuk helper. Dan yang ini adalah link yang kita perlu hantar. Okey, kita try yang ini, copy link. Dan saya akan buka satu tab yang baru. Kita akan paste kat sini. Okey, contoh kita akan masukkan nama Aiman. Okey, then go. Kita nampak Aiman pun nampak muka surat ini. Kalau dia klik pada video, dia akan terus tonton video yang telah cikgu select kan. Menarik kan? Okey, saya tutup dan di sini dia boleh klik untuk dengar. Okey murid, sila drag. Okey, jangan risau cikgu, untuk handphone murid tu akan dapat juga ya, akan boleh masuk ke dalam link yang telah cikgu hantar. Okey, kita nampak yang ini boleh drag. Okey, udara kat mana? Udara kat bawah. Okey, ini udara. So murid boleh drag lah ke sini. Okey, dan saya boleh zoom out dulu untuk lihat dengan lebih jelas. Okey, air kat sini.
Makanan kat sini, tempat tinggal kat sini kan. Murid boleh main lah, drag and drop. Lepas tu yang kedua, okey, murid boleh dengar wording lidah. Okey, lepas tu murid boleh gunalah pen untuk bulat jawapan yang betul. Okey, untuk slide yang ketiga sama juga. Murid boleh pilihlah jawapan kat sini mana yang betul. Okey, lepas tu nampak tak bila dia pilih jawapan yang betul terus dapat 1 markah. Tapi untuk slide yang sebelum tu cikgu boleh masukkan markah kat sini. Okey, bila dah siap murid angkat tangan dan murid tekan please check. Okey, kita balik kepada guru. Okey, kita tekan view word dan kita nampak murid ni dah angkat tangan kat sini. Okey, cikgu boleh klik masuk dan cikgu boleh semak kat sini menggunakan pen untuk tanda. Contohnya, dan lepas tu kita boleh bagi markah kat sini. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap cikgu boleh gunakan ClassKit dalam pengajaran cikgu secara atas talian. Okey, bye.